Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Macam biasa kita bawakan kepada anda isu-isu sukan di tanah air dan hari ini kita bawakan kepada anda pengurus kira atlet angkat berat yang baru saja tamat bertanding di IWF di Riyadh dan kabarnya ada berita gembira bawa pulang pingat gangsa iaitu salah seorang daripadanya Anik Kasdan dan bersama saya tuan pengurus iaitu Tuan Amirul Hamizan. Sihat tuan? Alhamdulillah sihat. Wow, saya ingat lagi zaman waktu saya sekolah menengah, saya tengok dekat TV tuan yang bawa gold medal dekat Commonwealth dulu. Ya, Sekarang dah tapi jadi manager tuan ya. ya sekarang jadi team manager untuk tim Malaysia lah untuk yang persiapan ke Sukan Olimpik di Paris insyaAllah. So boleh tak tuan boleh jelaskan lagi ataupun terangkan dengarnya kabar gembira pasukan kita dapat cipta sejarah menang pingat gangsa untuk kategori 61 kilogram. Boleh tuan ceritakan? Okey, Alhamdulillah untuk pasukan Malaysia kita hanya menghantar dua peserta iaitu Muhammad Aznil Bidin dalam kelas yang sama 61 kg dan Muhammad Anik Kasdan dalam kelas 61 kg juga dalam kategori C. Alhamdulillah untuk acara clean and jerk, Anik Kasdan berjaya mencuri pingat untuk pingat gangsa untuk negara lah. Maknanya ini kali kedua untuk Anik Kasdan melakar sejarah negara memenangi pingat di World Champ yang belum mana-mana atlet angkat berat belum pernah memenangi pingat untuk peringkat dunia ni. Oh, jadi boleh kita katakan kemenangan ni di luar jangkaan tuan? Kemenangan ni kita daripada awalnya memang kita luar jangkaan lah sebabnya kita berada dalam kelompok-kelompok yang hebat. Apabila World Champ ni kita tahu semua peserta daripada negara-negara yang hebat akan turut beraksi memandangkan berbaki hanya lagi 3 kelayakan dunia yang berada di Kazakhstan, di Qatar dan di Thailand. Dan memang kita tahu saingan kali ini sangat-sangat sengit apabila kita melihat entry list begitu ramai peserta yang datang hingga terpecah sehingga grup D dan kita cuba lakukan fokus pada angkatan yang terbaik. Saya dah maklum pada atlet, kali ini kita datang di sini dengan misi iaitu kita mencari ranking yang terbaik, bukannya medal, tapi alhamdulillah dapat juga satu medal untuk dia. Wah, dan tuan sendiri melihat macam mana motivasi Anik tu sebelum dia mula bertanding, adakah memang dia sendiri ada keyakinan yang luar biasa untuk buat sesuatu sejarah? Dia bermula daripada Aznil. Sebab Aznil dan Anik dia bersaing untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Apabila Anik pada hari kejohanan awal sehari daripada Aznil, dia telah memecahkan rekod kebangsaan. Jadi kat situ saya rasa dia pun rasa semangat untuk mencuba satu rekod yang baru. Maknanya dia terpaksa memecahkan rekod Aznil. Dan saya rasa itu satu motivation yang baiklah bagi dia. Jadi dia persiapkan diri dia dari segi mentality, dari segi rehat yang cukup, dari training yang cukup. InsyaAllah dia yakin dan dia minta sendiri saya untuk membuat angkatan yang berat. Itu bermakna ada kelebihan bila ada seorang rakan atlet senegara yang boleh jadi sparring. Jadi saingan rapat tuan ya. Sebab untuk kategori 61 kg ni sebenarnya Anik dengan Azri ni masing-masing berebut. Kota Olimpik hanya satu. Jadi kita menghantar siapa yang terbaik dan siapa yang ranking paling tinggi. Itu yang kita hantar. Jadi masing-masing kita pun tak ada belah pihak mana-mana. Siapa punya rezeki, siapa the best performance ketika game, itu adalah orang kata rezeki dia. Maksudnya pemilihan berdasarkan merit jumlah angkatan tertinggi, betul tuan ya? Betul. Dan kalau ikutkan sekarang, saya ada baca juga katanya kedudukan angkatan tu memang dalam top 10 tuan ya. So untuk layak ke Olimpik masih memang cerah tuan ya. Masih cerah sebabnya kalau ikutkan game kali ini adalah semua negara keluar dan yang mana belum layak semua keluar. Jadi masing-masing dah menunjukkan dia punya kekuatan dan alhamdulillah Anik Kasdan masih berada dalam top 10 yang world ranking lah. So, sebagai pengurus, apa lagi yang tuan perlu lakukan? Maybe untuk bantu untuk kekal konsisten lagi 3 kelayakan ni untuk pastikan mereka layak. Saya harap dia terus konsisten pada isu latihan, teknik. Jadi untuk sosial, maknanya maksud saya sosial ni tak nak bergaul yang
orang kata melibatkan tidur yang lewat, lepas tu benda yang meletihkan. Jadi saya harap dia terus fokus kerana gambaran saya untuk akan datang saya mahu pencapaian yang lebih luar biasa. Jadi saya pun ada target saya sendiri. Jadi saya harap beliau akan ikut 100% lah apabila saya pun dah maklum pada dia supaya kekalkan komitmen training. Lepas tu tolong follow betul-betul program, jangan nak ada injury. Dan Tuan sendiri sebagai bekas atlet angkat berat, mungkin dalam fasa ni, sebelum ni Tuan pernah melaluinya, apa gangguan yang paling besar Tuan untuk seorang atlet angkat berat? Kita tak nak berlaku kecederaan sebenarnya pada dia. Bila berlaku kecederaan ni makan masa yang agak lama. Kita lihat contoh macam Aznel. Aznel 2 bulan sebelum berangkat ke Qatar, beliau cedera dan tidak melakukan latihan sekitar 2 minggu lebih. Lepas tu saya panggil atlet untuk datang ke Pahang untuk berada bersama saya. Jadi dalam masa 3 minggu hanya buat preparation untuk ke Qatar. Tapi nasib baik Alhamdulillah berjaya juga angkat. Tapi dalam keadaan orang kata bukan fit 100% lah. Okay, sebab kami di Harimau Malaya ni memang kami lebih kepada dengar suara fans ataupun pembaca lah, netizen lah. Ada yang suarakan juga katanya sepatutnya sukan angkat berat ni dipandang lebih tinggi, diberi lebih perhatian dengan kemampuan atlet-atlet yang ada. Tuan sebagai orang yang berada di lapangan, adakah itu betul? Ada rasa terkilan tak dengan support yang ada sekarang ni? Sepatutnya ini kena orang kata betul lah, kena dikaji semula sebab kita untuk sukan angkat berat kita ada SEA Games, kita ada Commonwealth Games, kita ada Asia Games dan kita ada Olimpik kan. Di mana-mana sukan semua kita hantar wakil dan kita memenangi pingat kan, kecuali Asia dengan Olimpik kita belum menang lagi lah sebab kita pun faham untuk Asia dengan Olimpik ni banyak negara ASEAN juga yang menang. Jadi sepatutnya kita harap pembangunan kita untuk sukan angkat berat dibuka balik. Lepas tu dari segi orang kata bajet yang dibagi tu kalau boleh, sebab kita pun preparation untuk World Champ hanya di dalam negeri. Kita tak ada preparation luar negara. Tidak seperti mana yang orang kata atlet lain mungkin dapat, sukan-sukan lain yang dapat, tapi kita tidak. Kita hanya dapat di latihan di dalam negeri dengan bajet pun tak seberapa. Jadi kita tunjuk membuahkan hasil satu benda yang orang kata kualiti lah untuk sampai ke merit. Lagipun kita berada di ranking yang baik. Kita berada dalam 10 terbaik dunia. Saya rasa benda tu kena orang kata fikir-fikir dan timbang-timbang semula lah. Apa mungkin faktor yang Tuan rasa sukan angkat berat tak dapat perhatian? Adakah sebab dia sukan yang kurang glamour? Kalau untuk dalam industri sukan, saya rasa kita angkat berat, kita pencapaian kita sangat baik dari segi SEA Games, Commonwealth Games dan saya pun telah berbincang dengan MSN. Kalau kita lambat untuk projek sukan Commonwealth dan sukan SEA Games, saya tidak menjanjikan apa-apa pingat untuk negara sebab kita banyak bakat-bakat kita yang habis di Sukma, sepatutnya layak untuk pingat di sukan Commonwealth tapi hilang gitu je. Sayanglah untuk negara sebab kita pun kita berusaha untuk negara. Sepatutnya benda ni kena diperhalusi semula. Okey, soalan terakhir saya Tuan, biasalah kalau sukan angkat berat mesti berkaitan, orang tanya juga isu-isu doping ni Tuan kan. Kalau ikut Tuan pun ada rekod dulu pernah digantung juga dan kemudian 2018 Persatuan ambil tindakan tegas juga tak nak hantar sebab nak bagi peringatan. Dalam keadaan sekarang ni 2023 macam mana proses untuk pastikan benda tu tak berlaku lagi Tuan? Kalau untuk atlet kebangsaan, kita rasa tak ada masalah sebab dia atlet kebangsaan. Macam kita di sini, kita ada satu sistem whiteboard yang mana atlet sentiasa update dia punya program permakanan dengan tempat latihan dan dipantau sendiri oleh WADA. Jadi yang kita takutkan atlet-atlet negeri, kalau bagi boleh kita naklah jangan terpengaruh dengan suplemen-suplemen yang terlalu banyak sekarang jual, and then kena rujuk pada pakar-pakar seperti Institut Sukan Negara ataupun Majlis Sukan masing-masing kerana apabila berlakunya kes-kes di negeri terpalit dengan negeri-negeri lain, yang jadi mangsa adalah peringkat kebangsaan. Kita yang terlibat sebabnya bila ada kes dalaman negeri, jadi kita di peringkat international ni kita pun terpalit, jadi kita tidak boleh menghadapi sesuatu kejohanan international. Itu yang agak parah sikit tu. Okey, terima kasih Tuan. Harapan sekali Tuan, harapan untuk sukan angkat berat di Malaysia Tuan, last sekali. Saya mengharapkan
sukan angkat berat ni dipandang semula oleh banyak pihak lah untuk kekal terus komitmen, sebab kita berusaha betul dengan sokongan Majlis Sukan Negara, dengan sokongan persatuan, tapi kita nak teliti betul-betul kerana bakat-bakat kita yang ada masih banyak. Sayang sebab sekarang dalam national team kita hanya ada 3 orang dan di sini kita hanya hantar 2 wakil sahaja. Sebabnya kita tidak mempunyai kualiti yang banyak. Tapi apabila pembangunan kita disekat, macam mana kita nak kurangkan kualiti? Itu yang saya harap diorang dapat fikir dan nilai semula. Terima kasih banyak Tuan. Walaupun saya tahu Tuan busy dekat sana, sudi meluangkan masa untuk Harimau Malaya. Saya doakan semua perancangan berjalan lancar dan ada atlet kita yang akan layak ke Olimpik Tuan ya. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.